Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Dan sudi untuk join sesi live saya pada hari ini. So seperti biasa saya akan go live setiap hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Kalau tak ada aral, kalau saya tak ada apa-apa urusan, saya akan live bersama dengan anda. So dalam sesi live kali ini saya nak share dengan anda berkaitan dengan topik takut melabur saham. Right. So takut nak melabur saham ni adalah satu isu yang dihadapi oleh ramai orang dalam saham. Ramai orang nak melabur, ramai orang nak buat duit dalam saham tapi takut nak melabur, takut nak beli saham. Jadi berapa ramai daripada anda ada perasaan takut nak melabur saham? Cuba komen dekat ruangan komen. Topik kita hari ini kita nak cerita lebih detail tentang ketakutan untuk melabur saham dan macam mana kita nak menghadapi ketakutan tersebut. Macam mana saya boleh enjoy melabur saham, seronok melabur saham walaupun ada risiko, tapi saya bukan takut. Saya tak takut melabur saham. Malah saya seronok melabur saham. Walaupun ada masanya kena cut loss, kadang-kadang kita mengalami kerugian, tapi kita tak rasa takut. So cuba anda kongsikan apakah yang menyebabkan anda takut dalam saham ni. Kai, takut duit lebur. Takut duit lebur lah kan. Tapi biasalah, duit lebur tu perkara biasa. Duit ni sebenarnya dia datang dan pergi dalam hidup kita. Kejap kita dapat duit, lepas tu duit pergi. So itu adalah perkara yang biasa. Jadi kita kena biasakan duit lebur. Duit lebur tu perkara biasa. Alright. M Hafizi Dahlan. Assalamualaikum Tian M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Khabar baik. Sihat alhamdulillah. Nampak muka pun ceria kan? Alhamdulillah. Tuan Saidros Al-Sagaf, takut rugi. Yes, antara kebanyakan kita adalah takut rugi. Jadi kita kena terima kerugian tu adalah part of the game. So kalau kita takut rugi, akhirnya kita tak buat apa-apa tindakan, kita langsung tak berpeluang untuk menjana keuntungan. Jadi macam mana kita nak menyerap ataupun desensitize ketakutan rugi dalam saham ni adalah kita bermula dengan modal yang rendah. So kita start small, grow big. Itulah tagline yang saya selalu gunakan untuk student-student saya. Bila kita bermula dengan modal yang kecil ni, ketakutan kita kurang. Bila kita pakai modal yang besar, kita punya ketakutan tu lebih tinggi, lebih besar. So that's why kita gunakan modal yang kecil, kita kuasai dulu trade saham kita dengan menggunakan modal yang kecil. Dan dari situlah kita dapat tahu betapa kita boleh handle kerugian dalam saham tu berapa banyak. Dan bila kita dah biasa, kita akan dapat absorb lebih banyak kerugian. Dari situ kita dapat gunakan modal lebih besar dan dari situ kita berpeluang untuk buat profit lebih besar. Dia macam satu proses dalam trade saham ni lah. Right? Mr. Apek, I know something big is waiting for me outside there. How do you know? Gitu. Alright. Dengan ada ilmu pasti hilang, dah takut trade santai-santai sahaja. Right. Chow Eng Lai, betul-betul. Putra Awan, dah masukkan duit dalam CDS tapi stay takut nak beli saham. So, dah masukkan duit dalam account CDS, dalam trading account, tapi takut nak beli saham, itu adalah perasaan yang normal. Normal lah kita takut untuk beli saham pertama. Kita rasa nervous. Tetapi anda kena buat juga pembelian saham pertama anda. Dan dari situ kan kita akan rasa lebih selesa melabur saham. Dan saya nak bagi satu analogi bagi orang yang baru nak start trade saham. Bagi anda yang dah masukkan duit dalam akaun CDS, akaun trading, tapi anda takut nak beli saham. Saya nak beritahu anda contoh situasi. Anda pernah tak masa dekat sekolah dulu, kita hari sukan atau PJ ke, kita ada sesi lumba lari 100 meter. Ingat tak? Lumba lari 100 meter. Siapa ingat? Dekat sekolah dulu kita ada acara lumba lari 100 meter. Kalau ingat, cuba komen ingat. Saya ingat lagi masa saya zaman sekolah dulu, bila kita nak masuk ke acara lumba lari 100 meter tu,
Okay, masa on your mark, get set, go. Okay, masa tu kita berdebar-debar. Kita berdebar-debar, kita takut kan. Kita rasa nervous. Okay, sebab apa tau? Sebab yang pertama, kita of course kita takut kalau orang semua laju, kita tertinggal. Okay, lepas tu kita ada rasa macam kita nak menang. Sambil-sambil tu kita ada rasa nak menang. Okay, jadi kita macam excited tapi kita takut. Okay, kemudian kita banyaklah benda yang kita risaukan semasa nak start tu. Okay, tetapi notice tak bila anda dilepaskan on your mark, get set, go, ada apa? Ada orang jaga kan? Okay, lepaskan anda tu dan anda mula berlari kan? Ingat dalam few steps masa anda mula berlari tu, perasaan takut dan risau tu mula hilang. Perasaan rasa takut, risau tu hilang, dan bila anda dah start berlari tu, anda dah lupa dah perasaan takut tersebut. Okay, dan sehinggalah anda berlari sampai ke garisan penamat, anda dah jadi lebih excited dengan lumba lari tersebut. Kalau anda menang, anda lagi happy. Kalau anda menang lumba lari tu, bayangkan. Okay, jadi sama juga macam kita trade saham. Masa kita nak trade tu, kita rasa takut, kita rasa risau, kita rasa nervous. Itu adalah perkara yang normal. Sama macam masa kita nak berlepas lumba lari 100 meter tu kan. Okay, jadi itu adalah perkara yang normal, tapi bila kita dah start buat, kita akan perasaan takut, risau, nervous tu akan hilang. Dia akan berkurangan. Okay, dan bila kita dapat buat profit, lagi kurang. Perasaan takut tu, risau tu akan lagi hilang dan excitement akan lebih lagi. So anda tanya siapa-siapa yang dah berjaya buat profit, dia akan cerita, dia akan dapat perasaan seronok bila dapat buat profit dalam saham. Jadi perasaan seronok dapat buat profit dalam saham tu, dia akan mask ketakutan dan risau kita dalam saham ni lah. So sama juga satu situasi, tadi situasi lumba lari 100 meter. Sama juga situasi masa kita kat sekolah dulu. Okay, bila kita dalam perhimpunan, tiba-tiba cikgu kita suruh pergi bercakap kat depan, buat public speaking, kita pun akan ada rasa takut. Macam saya memang masa sekolah saya public speaker. Saya memang berpidato, saya wakil sekolah syarahan agama untuk sekolah. Okay, saya pendebat terbaik sekolah bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, so bila saya nak ke depan tu untuk saya present dan sebagainya, memang saya akan rasa nervous, takut, risau, rasa stage fright. Memang ada perasaan tersebut. Tapi bila kita dah naik atas stage dan kita dah start speech kita yang pertama, kita dah mula bercakap, perasaan takut, risau, nervous, stage fright tu hilang. Dan apatah lagi bila kita dah start selesa di atas pentas, perasaan takut tu hilang dan kita akan lebih selesa untuk bercakap. Dan bila kita dah buat banyak kali, kita makin lebih dapat cope dengan perasaan nervous, takut tersebut. Okay, so sama juga dalam saham, dia adalah proses untuk kita menguasai ketakutan kita, untuk menguasai kerisauan kita dalam trade saham kita, dan kalau kita dapat kuasai tersebut, maka kita akan dapat buat pelaburan saham dengan lebih lancar lagi. Okay, so kepada anda yang takut, baru bermula takut, jawapan saya adalah mulakan sahaja langkah pertama anda. Okay, dan anda, you have nothing to lose sebenarnya. Sebab saham ni, anda hanya dengan diri anda sahaja. Anda dengan handphone anda beli saham, anda jual saham, tak ada orang tahu. Kalau anda tak cerita dengan siapa-siapa yang anda melabur saham, tak ada siapa yang tahu anda melabur saham. Okay, jadi anda tak ada macam perasaan malu, takut dengan orang apa semua. Anda dengan diri anda sendiri sahaja. Dekat handphone anda sahaja, dekat laptop anda sahaja. Okay, jadi kalau anda tak share dengan orang, tak ada siapa tahu. Okay, kalau anda rugi, anda tanggung sendiri. Okay, anda tak menyusahkan orang lain. Jadi that's why, itulah mindset sebagai orang yang nak bermula dalam saham. Okay, jangan kita terlalu fikirkan sangat perkara yang negatif. Kita kena positif. Yes, kita kena bersemangat untuk buat sesuatu perkara yang kita nak buat, yang kita suka. Okay, kita kena cuba. Barulah kita akan hadapi situasi-situasi yang takut tersebut, kita akan dapat makan ketakutan tersebut. Okay, alright. Saya nak baca komen dekat dekat TikTok. Okay, Fab and Moody, first time je takut TNM, lepas tu dah okay dah. Betul. Okay, Nur Hisham Abdul Rahman. Pertama, mesti mahu ada minat dan jiwa berniaga kerana trading adalah bisnes. Betul tak coach? Betul. Minat kena ada, jiwa untuk melabur saham tu kena ada lah. Okay. Iluminasi. Technical analysis forex sama tak dengan saham? Mungkin sama, mungkin tidak. Okay.
So kalau anda nak buat saham, belajarlah trading technical analysis untuk saham ya. Okay, alright. Saya nak baca komen dekat Facebook pula. Okay. Said Idrus Al-Sagof, rugi sedikit tapi untung melebihi rugi, baru seronok. Betul. Alright. Mar Akiaro, saya pernah trade 3 kali. Semuanya masih takut sebab tak guna trading plan yang diajar untuk pilih counter. Saya trade untuk membiasakan diri dengan portfolio. Saya yakin takut akan hilang bila guna apa yang diajar dengan baik. Betul. Okay, jadi ada orang dia cepat follow apa yang kita belajar. Ada orang dia ambil masa sedikit. Okay, dia kena selesakan. Okay, dia kena ambil masa sedikit lah berbanding orang lain. Sebab tu result kita akan berbeza-beza. Ada orang cepat dapat, ada orang lambat sikit. But it's okay, kalau anda lambat it's okay. Yang penting anda tidak berhenti, tidak berputus asa dan teruskan perjalanan anda. Okay, so itulah perkara yang penting untuk kita semua faham. Okay, alright. Okay, alright. Tuan Syed Idrus, saya nak baca lagi komen ni. Betul tu Tian M, ketar tangan first time, tekan button buy. Tapi lepas tu bila dah mula dapat profit, hilang rasa takut dah. Betul. Jadi dalam saham ni, kita tak boleh bermain dengan ketakutan. Okay, nak jadi seorang pelabur dan trader saham, kita kena berani. Kita kena yakin dengan apa yang kita buat. Okay, mana ada pelabur dan trader saham yang takut-takut. Okay, kita kena be firm dengan keputusan kita. Jadi that's why anda ni bila melabur dan trade saham, anda akan belajar karakter-karakter orang yang firm dengan keputusan. Okay, anda akan orang kata lebih tenang dalam membuat keputusan. Anda akan sabar menghadapi sebarang keputusan ataupun result. Okay, sama ada untung atau rugi, kita bersedia, kita berlapang dada. So sebenarnya saham ni mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang kalau kehilangan keuntungan dalam saham ataupun orang yang mengalami kerugian, kita steady, kita relax. Okay, dia mengajar kita untuk jadi orang yang lebih tenang. Okay, so dalam kehidupan kita pun sebenarnya kalau anda notice kalau kita rugi dalam saham, kita akan rasa sedih, kita akan rasa down, kita akan rasa marah mungkin. So sama juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni ada masa dan keadaan kita akan berlaku kehilangan, mungkin kita akan kecewa dengan sesuatu. Ada orang kecewa putus cinta, kan? Ada orang mungkin kehilangan orang tersayang, okay, ataupun mungkin kereta rosak pun boleh jadi juga. Okay, so dalam kehidupan kita ni akan ada ups and down. Ada waktu kita gembira, ada waktu kita sedih. Tapi macam mana kita melalui waktu-waktu gembira dan sedih tersebut akan menentukan karakter kita, menunjukkan karakter kita. Jadi dalam saham ni ada masa kita gembira bila kita dapat profit. Ada masa kita sedih sebab kita loss. Tapi macam mana kita handle diri kita akan menunjukkan diri kita. So saham ni mengajar kita untuk boleh maintain walaupun gembira dapat profit, kita steady. Okay, walaupun kita loss besar dalam saham, loss banyak, kita boleh steady. Okay, kita berlapang dada. Okay, kita faham konsep rezeki. So sebenarnya saham ni dia menjadikan kita orang yang lebih baik. Setuju ke setuju? Siapa yang buat saham dengan betul ni, dia akan nampak saham ni buatkan dia rasa lebih sabar, lebih tenang. Okay, dulu mungkin dia jenis yang gopoh, mungkin jenis orang yang stres. Okay, tetapi dalam saham, kalau buat dengan cara yang betul, okay, jadi lebih steady. Okay, kadang-kadang bila berlaku terima berita buruk pun, kita lebih tenang. Okay, kita tak adalah menggelabah sangat. Okay, sebab saham ni dah cukup stres untuk kita, okay, dan perkara-perkara lain tu kita boleh handle dengan lebih baik. Okay, alright. Mak Jad, Assalam Tuan Nizam. Saya pelajar Tuan Nizam. Saya ada counter dah 12% untung tapi saya masih hold. Okay, tahniah. Unrealized profit 12%. Padu, okay. Chow Eng Lai, mula-mula risau kalau entry tak betul. Tak apa, kita belajar. Kalau entry salah, kita betulkan. Tadi saya buat sesi personal coaching dengan student saya. Okay, dan dia ada buat profit, unrealized profit dalam 6 ke 7%. Dan bila saya tengok balik chart counter saham yang dia beli, saya tengok dia beli tinggi sikit. Okay, dia beli pada harga 80 sen dan saya tengok sepatutnya dia boleh beli pada harga 74 sen setengah. Okay, so banyak beza tu kan. Okay, jadi dia boleh kurangkan risiko rugi dia kepada rendahkan kerugian sebanyak negatif 3%. Alright, dan kalau untung tu boleh pergi sampai 14%.
kalau dia punya entry tu betul. Okay, jadi apa yang kita belajar dalam personal coaching adalah kita belajar daripada trade saham yang kita buat. Apa yang kita buat betul, apa yang kita buat silap, dan macam mana kita nak improve trade saham kita untuk next trade. Jadi itulah perkara yang kita buat dalam saham. Okay, dalam proses belajar ni, kalau ada mentor yang tunjuk ajar, anda akan nampak macam mana nak improve anda punya trade saham, macam mana nak buat entry yang lebih baik, macam mana nak jual saham tu pada paras yang lebih bagus. Okay, semua tu adalah skill set yang kita akan belajar dalam saham. Okay, dan anda akan nampak semua ni bila anda start buat. Macam tu. Okay. Alright. Kim B. Ong. Terbaik. Kim B. Ong. Terima kasih dan tahniah kerana telah mendaftar untuk Newbie Saham Mastery Online. Nanti kita akan jumpa dalam sama ada hari Sabtu ni ataupun Sabtu-Sabtu yang akan datang lah pada bulan Ogos ni. Okay. Alright. Zulkifli Janun is watching. Terima kasih. Alright. Fitri Lahni. Tuan Nizam, apa cara yang betul kita nak mula trade FCPO? Okay, kalau anda nak trade FCPO, anda kena buka account FCPO lah. So, anda kena pergi ke department FCPO di investment bank sama ada. Biasanya dia dekat investment bank. Contohnya macam RHB Investment Bank, Maybank Investment Bank ataupun di CIMB Investment Bank. Anda pergi kat sana dan anda buka account FCPO dan anda belajar macam mana nak buat trade FCPO. Okay. Pergi ke tempat yang betul lah untuk FCPO. Saya tak fokus kepada FCPO, jadi saya tak ajarkan tentang FCPO lah. Okay. Alright, Fab and Moody pernah loss RM800. Lepas Tuan Nizam and TNM call, terus lega. Alhamdulillah loss tu dah jadi profit dah. Alhamdulillah. Tuan Fab and Moody, tahniah saya ucapkan. Dari loss RM800 dah jadi profit. Yeay, tahniah. Okay, macam gitulah. Okay, right. Jadi jangan berputus asa. Okay, kadang-kadang loss RM800 tapi Allah ganti dengan profit mungkin RM4,000. Profit RM8,000. Okay. Jadi jangan kita terlalu bersedih dengan kerugian, kehilangan. Okay, selalu anggap macam ni. Bila rugi ni Allah tarik rezeki daripada kita. Dan lepas tu nanti Allah akan bagi lagi rezeki yang lain. Okay, jadi bila kita mengalami kerugian dalam saham, okay, kita sedekah, sedekah, semoga rezeki masuk pada kita. So ada beberapa perkara lah yang membuatkan rezeki kita lebih mudah, okay, iaitu salah satunya adalah sedekah, bagi sedekah. Ada orang ajar sedekah tiap-tiap hari, amalan sedekah tiap-tiap hari. Okay, semoga rezeki masuk lebih banyak. Okay, jangan kedekut nak sedekah. Okay, kita sedekah, niat sedekah, lapangkan dada, lapang hati sedekah, insya-Allah lebih banyak lagi kekayaan, okay, dan kewangan akan datang kepada kita. Rezeki akan masuk, okay, apabila kita bersedekah. Okay, jadi itulah perkara yang kita boleh buat untuk rezeki. Apa lagi amalan ataupun yang boleh meningkatkan rezeki selain daripada sedekah. Okay, yang saya boleh kongsikan dengan anda adalah kahwin. Kahwin juga akan menambahkan rezeki. Okay, bagi orang yang belum berkahwin, okay, dan bila anda berkahwin, rezeki anda akan melimpah ruah. Okay, cuba bayangkan. Cuba kita tengok balik masa kita bujang. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, masa bujang kita macam serba tak ada kan. Tak ada itu, tak ada ni kan. Tapi bila kita dah kahwin, macam-macam kita ada. Kita ada rumah, kita ada katil, kita ada peti sejuk, kita ada oven, kita ada mesin basuh. Okay, semua kita ada lepas kita kahwin. Betul tak? Okay, macam-macam rezeki kita dapat lepas kita kahwin. Okay? So kahwin ni sebenarnya membuka pintu rezeki, lebih banyak rezeki masuk bila berkahwin. Okay? Seterusnya lagi apa yang menambahkan rezeki adalah dapat anak. Dapat anak. Okay, so kalau dapat anak ni pun rezeki akan masuk insya-Allah. Okay? So anak ni membawa rezeki. Okay? Dan kadang-kadang kita menumpang rezeki anak-anak kita. Okay? Sebab tu kita kena berikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kita ajar anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Okay? Kita besarkan mereka dengan cara yang betul. Okay, insya-Allah rezeki tu akan melimpah ruah. Okay, ada orang tak jaga anak dengan baik, anak ditengking-tengking, okay, dipukul dan sebagainya. Sebenarnya kita merosakkan aliran masuk rezeki. So cuba bayangkan anda jaga anak anda dengan baik, isteri ada isteri jaga isteri dengan baik, ada suami jaga suami dengan baik. InsyaAllah anda akan nampak rezeki akan lebih mudah, anda pun akan lebih tenang, lebih relax, lebih steady. Okay? So orang-orang yang berjaya saya tengok dari segi kewangan,
orang yang buat profit dalam saham. Saya tengok kebanyakan mereka ni menjaga hubungan kemanusiaan dengan ibu bapa, okay, dengan pasangan, dengan anak-anak. Mereka ni baik. Jadi kebanyakannya mereka rezeki tu alhamdulillah. Okay. Jadi ini antara perkara yang kita boleh buat dalam kehidupan kita. Okay, jangan kita terlalu mengejar sangat keduniaan, tetapi kita juga kena jaga keberkatan dalam kita mencari kekayaan. Okay, mencari kekayaan tak salah, okay, tetapi kita kena buat dengan cara yang betul, jangan menipu, okay, jangan manipulasi. Alright, dan kita dalam masa yang sama kita menjaga keberkatan dalam kehidupan kita. Okay, dah jadi ustaz dah saya. Ustaz rambut perang gitu. Okay, right. Okay, Kim Biong sharing bagus bagi mengawal emotion. Ya, betul tu. Okay. Alright, Syahrizal bin Syamsuddin. Bukan semua orang yang boleh masuk dalam arena saham. Kalau rasa tak boleh terima kerugian, jangan cuba masuk dalam saham ini. Betul, saya setuju. Poin yang pertama, bukan semua orang boleh masuk. Sebenarnya semua orang boleh masuk dalam arena saham. Dia tak ada diskriminasi. Sebab ada orang cakap saham ni hanya untuk orang-orang kaya. Jawapannya tidak. Siapa-siapa sahaja yang berumur 18 tahun ke atas, okay, dan pergi buka akaun CDS, layak untuk buka akaun CDS, boleh melabur saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi kalau ada orang kata saham hanya untuk orang kaya, jawapannya tidak. Terbuka kepada semua orang. Kita tak ada diskriminasi. Okay, kecuali janganlah anda bankrupt, okay, si Tos, si Chris ada masalah, okay, so mungkin ada masalah nak buka akaun CDS. Okay, kalau normally tak ada masalah, basically anda boleh melabur saham di Bursa Malaysia. Cumanya, mungkin bukan semua orang sesuai melabur saham. Bukan semua orang sesuai, okay. Saham terbuka untuk semua, tapi saham mungkin bukan sesuai untuk semua orang. Betul. Kalau macam tu saya setuju. Sebab yes, bila kita buat saham ni, kita akan notice sama ada saham ni sesuai tak dengan kita. Kalau kita buat saham serabut je, macam tak boleh handle, kita tak boleh monitor dengan cara yang betul, kita tak boleh nak buat kajian saham dengan cara yang betul, mungkin saham tu tak sesuai dengan kita dan better kita tinggalkan saham. Okay, saham bukan sesuai untuk semua orang. Okay, ada orang memang tak sesuai untuk saham. Ada orang memang dia lebih sesuai kerja makan gaji. Jadi saham mungkin tak sesuai. Jadi sebenarnya sesuai ataupun tak sesuai ni mana kita nak tahu? Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu yang dia sesuai tak dengan saham. Tak ada siapa yang boleh beritahu. So macam mana kita nak tahu? Jawapannya tak lain dan tak bukan dengan kita cuba dulu. Kita cuba belajar, kita cuba masuk ke pasaran saham, tengok macam mana, adakah kita rasa sesuai, kita rasa seronok tak buat saham. Kalau rasa seronok, kita teruskan. Kalau rasa tak sesuai, rasa tak boleh, dan berhenti. Okay, dan tak ada masalah untuk berhenti. Tak ada siapa marah. Okay, bila kita buka akaun CDS, kita tak trade saham, Remiser dealer tak boleh marah kita. Itu akaun kita, suka hati kita lah nak beli saham ke tak nak beli saham. Okay, jadi terpulang kepada masing-masing. Okay, so ada orang memang suka saham. Ada orang sampai gatal tangan nak beli saham. Macam Tuan Syed Idrus, macam Tuan Fauzi, kalau tak beli saham, dia jadi gatal tangan. Okay, so macam tu. Okay, so kita sebenarnya perlu melihat. Kita perlu melihat kepada diri kita sendiri, kesesuaian dalam diri kita, okay, dan barulah kita buat sesuatu. Tapi selagi kita tak cuba, selagi tu kita tak tahu. Okay, kita jangan buat sesuatu ataupun tak buat sesuatu hanya berpandukan kata-kata orang sahaja. Kalau kita jumpa dengan orang yang negatif tentang saham dan kita ikut cakap dia yang saham ni tak bagus, mungkin kita terlepas peluang untuk buat saham. Mungkin saham tu bagus untuk kita, tapi kita tak tahu sebab kita dah tak buat saham, sebab kita dengar cakap orang yang negatif terhadap saham. Okay? Jadi, dan kita juga jangan buat saham sebab orang lain melabur saham, kita pun nak buat saham. Tak juga. Okay? Jadikan inspirasi orang berjaya dalam saham dan kemudian kita cuba buat saham ni dan tengok sama ada saham ni sesuai ataupun tidak. Bagi masa kepada kita untuk buat saham dan buat saham dengan cara yang betul. Jangan buat suka-suka hati. Buat dengan cara yang betul. Kalau kita buat dengan cara yang betul dan kita selesa, teruskan. Kalau tak okey, dah buat dengan cara yang betul pun tak okey, tak ada keselesaan dekat situ, then stop. Buatlah benda yang anda selesa dengan diri anda. Okey? Faham ke faham ni? Kalau faham, cuba komen faham. Okay, alright. Alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya, Abdul Fazil Osman. Mar Akiaro, saya nak sesuaikan diri dengan saham sebab pada saya saham macam kerjaya sampingan untuk saya tambah income. Betul tu? Sebab tu saya kata, bagi anda yang nak resign daripada kerjaya anda, sekarang anda ada kerja dan anda nak resign dan anda mencari peluang dalam saham, okay, saranan saya,
kalau anda tanya saya, jangan resign daripada kerjaya anda terlebih dahulu. Okay? Saranan saya, anda belajar dulu saham, cuba buat saham, alright, dan cuba buat income sebanyak mungkin dulu dalam saham secara part time sambil anda buat kerja anda. Okay, so kalaulah income daripada saham dah sama dengan gaji anda atau lebih daripada gaji anda, barulah anda consider untuk resign. Okay, dan anda tahu apa yang anda buat dalam saham dan anda dah dapat significant profit anda. Okay, selagi belum dapat consistency, selagi anda masih lagi tertanya-tanya macam mana nak pilih saham, dan jangan berhenti kerja. Okay, teruskan kerja. Kalau anda suka kerja anda, teruskan kerja. Kalau anda tak suka kerja anda kerja dulu, jangan berhenti dulu, dan binalah pendapatan yang lain selain daripada kerjaya anda, contohnya melalui saham, melalui bisnes, apa sahaja yang boleh sehingga anda bersedia untuk resign. Dan itulah perkara yang saya buat. Pada tahun 2012, saya start kerjaya saya sebagai pharmacist dan saya rasa tak selesa, saya tak sesuai dengan kerja tersebut, tetapi saya tak berhenti terus. Saya tak berhenti terus. Walaupun saya memang sakit kepala, saya stres dekat tempat kerja, saya tak suka, saya tak happy, tapi saya tak berhenti kerja terus. Saya tak buat keputusan ikut emosi. Saya teruskan kerja macam biasa, tapi dalam masa yang sama saya belajar bisnes, saya belajar saham, saya belajar hartanah, saya buat income daripada sumber-sumber tersebut. Dan bila saya dah ready, saya ada savings yang cukup, saya dah faham dah apa yang saya nak tempuh selepas saya resign, saya dah buat solat istikharah, saya dah minta restu ibu bapa saya, barulah saya berhenti kerja. Okay, jadi daripada 2012 sampai 2017 baru saya berhenti. So saya ambil masa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 6 tahun. 6 tahun saya sabar, tunggu, cari jalan, belajar, buat, okay, dan prepare, buat persediaan untuk resign. Baru saya resign. Okay, so bila saya resign tu saya lebih bersedia dan saya tidak ada masalah sangatlah bila saya resign. Okay, semua tu adalah proses. Jadi kalau anda ada impian nak resign, okay, anda tak nak kerja lama, anda nak pencen awal dan sebagainya, boleh. Tapi anda kena prepare lah diri anda. Anda kena create income daripada sumber yang lain. So semuanya bergantung kepada anda. Mungkin anda boleh pilih saham, mungkin anda pilih property, mungkin anda boleh pilih bisnes. Semua ni 3 benda yang saya buat, okay, yang saya rasa boleh buat duit, tapi anda kena buat dengan cara yang betul. Okay, kalau anda nak buat, nak buka saluran pendapatan, anda kena belajar. Okay, jangan main buat je. Nak buat saham, kena belajar cara saham. Nak buat property, nak buat hartanah, kena belajar cara hartanah. Nak buat bisnes, kena belajar cara buat bisnes. Okay, kalau anda main buat je, maka lebih banyak risiko, lebih banyak masalah akan anda hadapi bila anda resign dan buat benda yang anda masih belum faham lagi. Okay, so that's idea ataupun nasihat saya kepada anda yang nak resign. Okay, right. So far, adakah anda belajar sesuatu dalam sesi live saya pada hari ini? Cuba komen sikit. Siapa yang belajar sesuatu? Sama ada anda menonton di Facebook ataupun TikTok, cuba komen sikit kalau anda belajar sesuatu. Cepat. Ada orang tak ni? Macam tak ada orang je. Okay, right. Ciao Eng Lai, adau. Mar Akiaro, saya. Okay, right. Terbaik. Syaril Samsul Bahar, terbaik, ada. Okay, right. Terima kasih kerana komen. Okay, dekat TikTok tak ada orang komen ni. Mana orang semua dekat TikTok ni? Okay, right. Wan Nizar, ada TNM. Wan Nizar, nanti kita jumpa dalam Newbie Saham Mastery Online, insyaAllah ya. Anis Sakinah, saya. Alright, terbaik. Okay, jadi itu sahaja apa yang ingin saya kongsikan dalam sesi live pada hari ini. Esok saya ada appointment dekat luar pagi. Okay, jadi saya tak pasti saya akan dapat live dengan anda ataupun tidak. Kalau saya sempat, saya akan go live. Kalau tak sempat, nanti Cik Madiha akan bantu saya untuk live. Dan anda boleh follow juga sesi live bersama dengan Cik Madiha kalau saya tak sempat. Okay, dan sebelum kita akhiri, saya just nak share dengan anda tentang buku saya. Okay, saya juga adalah seorang penulis buku. So ini adalah buku physical book saham saya yang pertama, iaitu 79 soal jawab saham bersama dengan Tuan Nizam Malik. Okay, bersama Tuan Nizam Malik. So buku ni saya tulis dengan menjawab soalan-soalan daripada student-student yang belajar saham bersama dengan saya ataupun followers yang belajar saham bersama dengan saya.
Okay, jadi siapa-siapa yang berminat nak dapatkan buku ni, okay, kita dah open order, kita dah ada dah, buku dah ada dekat office. So siapa yang nak beli buku ni, anda boleh dapatkan buku ni serendah harga RM25 sahaja. Okay, buku ni harga dia RM39 sebenarnya, tapi sebab kita first time launching, early bird, okay, burung terbang awal. Burung terbang awal. Okay, so siapa yang jadi burung terbang awal, burung terbang awal, early bird, burung awal lah. Burung terawal okay, anda boleh dapatkan pada harga RM25 sahaja. Okay, so tambah dengan penghantaran, kos penghantaran lebih kurang RM8 macam tu. So dalam RM33 anda dah boleh dapatkan buku ni jika anda berada di Semenanjung Malaysia. Kalau Sabah Sarawak dia mahal sikit, RM14.50. Kalau Labuan kos penghantaran RM22. Okay, so siapa-siapa yang nak dapatkan buku yang pertama saya ni, anda boleh order. Okay, so kita dah open dah registration untuk buku ni, dan anda boleh bacalah buku ni. Okay, so ini juga ditunjukkan, okay, profit peserta yang belajar saham. Okay, semoga menjadi inspirasi kepada anda. Okay, boleh beli, ambil di office boleh ke? Siapa yang nak beli ke office pun boleh, just contact my team. Okay, anda boleh datang ke office dan buat pembayaran cash ataupun online transfer pun boleh kita terima. Okay, so anda boleh orang kata save untuk penghantaran. Okay, so ada tak siapa-siapa yang berminat nak dapatkan buku ni? Okay, siapa yang berminat anda komen berminat. Okay, nanti my team Cik Madiha akan berikan link untuk anda order. Okay, dan kita akan buat penghantaran biasanya dalam 7 hari bekerja. 7 hari bekerja lah kita akan hantar kepada anda lah. Okay, so ini dia buku dia, okay, daripada saya untuk anda semua. So siapa yang berminat anda boleh dapatkan. Okay, alright. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Siapa yang berminat anda komen berminat. Okay, nanti my team akan kontak anda, Cik Madiha akan kontak anda dan berikan link untuk anda daftar. Okay, so RM33 sahaja untuk Semenanjung Malaysia. Okay, lebih kurang tambah RM14.50 untuk Sabah Sarawak. Okay, so siapa yang berada di Sabah Sarawak. Okay, so terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.